syarat dia. Tidak boleh memusnahkan prasarana awam seperti rumah, hospital, rumah kebajikan, masjid, surau, bahkan rumah-rumah ibadah orang bukan Islam juga tidak boleh diganggu. Tapi hari ini kita tengok bila berperang dengan Yahudi, Yahudi ni dia tak ada law, tak ada undang-undang. Ikut suka hati dia, pasal dia anggap dia anak Tuhan. Maka dibunuh anak kecil, orang perempuan, orang tua dan seumpama dengannya. Bahkan di parlimen Yahudi baru-baru ini, seorang ahli parlimen Yahudi mencadangkan supaya dibunuh semua perempuan di Palestin. Kerana mereka lah yang melahirkan anak-anak yang akan menggugat kedudukan Yahudi Israel. Begitu juga yang seorang lagi mencadangkan supaya bunuh anak-anak kecil. Jadi kita tidak boleh mengatakan bahawa peperangan di Palestin itu berpunca daripada ketidakcekapan Hamas dan seumpama dengannya. Sebab ada ni orang Melayu tuan-tuan sekalian yang sokong Zionis dalam Twitter dan juga dalam Facebook dia. Dia mengatakan bahawa Hamas ni tak betul apa semua. Sebab tu Israel serang orang perempuan dan kanak-kanak. Dah itu medan perangnya, nak buat macam mana tuan-tuan sekalian? Ya? Dan Yahudi ni memang tak ada peraturan. Dulu kini dah selama-lamanya. Macam itulah perangai Yahudi. Begitu juga tuan-tuan sekalian, apabila berlaku pertempuran, dia tak kira dah sekarang ni siapa pun dibunuh. Sehingga kapal terbang kita yang tak bersalah juga menjadi mangsa kepada pertempuran yang berlaku di Ukraine dan juga Rusia tuan-tuan sekalian. Mereka ni pun sama juga berperang hanya untuk kepentingan individu-individu tertentu saja, bukan untuk kepentingan agama, bahkan untuk tanah air. Jadi sebab itu kita akan membincangkan berkaitan dengan Islam menganjurkan keamanan dan membenci peperangan. Perkataan Islam dan salam daripada kalimah yang sama, Islam dan Assalam, yakni kesejahteraan dari sudut bahasa berasal daripada satu unsur, iaitulah 3 huruf, Sin, Lam, Mim. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhannya, yakni dengan mematuhi segala hukum hakamnya. Dan janganlah menurut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang terang lagi nyata. Perkataan as-silmi dalam ayat tersebut ditafsirkan dengan keamanan yang berlawanan dengan peperangan, seperti yang dilihat pada maksud zahirnya. Jadi peperangan itu akan membawa kemusnahan, dia membawa ketidakamanan. Bila as-silmi ataupun as-salam, maknanya ialah keamanan. Jadi hendaklah kita menjauhi peperangan. Seterusnya, penyebaran kalimah as-salam dalam masyarakat dan dijadikan sebagai ucapan penghormatan dalam Islam. Antara keindahan pengajaran dan pendidikan Islam di sini ialah Islam menjadikan kalimah as-salam disukai oleh seorang Muslim. Konsep pengertian as-salam ini difahami dengan pelbagai cara yang tidak terdapat dalam agama atau ideologi lain. As-salam ialah salah satu daripada nama-nama Allah Ta'ala yang mulia. Seorang Muslim membaca ayat Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, Huwallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam. Dialah Allah yang tiada Tuhan melainkan dia, Raja sekalian alam, Maha suci, Maha sejahtera daripada segala kekurangan. Itu adalah sifat Allah Ta'ala as-salam, iaitu Maha sejahtera. Sebab itulah Tuhan mampu mensejahterakan manusia. Manusia pula tak mau dengan as-salam. Macam-macam yang dibuat. Kadang-kadang bulan Ramadan pun buat benda yang tak betul tuan-tuan sekalian. Ada pula orang nak derma pada gelandangan, nak didendanya tuan-tuan sekalian. Orang yang tari bogel tu cuba kena denda RM25. Padahal yang tu confirm neraka tu kalau tak tobat tuan-tuan sekalian. Ya? Yang tarian tiang tu, bogel tu, kalau dia tak tobat, mati masuk neraka, denda RM25. Orang sedekah mati confirm masuk syurga, kena denda RM150. Apa punya otak menteri lah tuan-tuan sekalian. Nanti orang kata bodoh, dia marah. Lepas tu merungut, ini sampah masyarakat. Tuan-tuan sekalian, kalau gelandangan ni tak ada, lagi banyak sampah dekat Kuala Lumpur tau. Yang kutip sampah malam-malam bukan gelandangan tuan-tuan sekalian. Yang tolong kutip kotak, kertas, tin, botol semua. Kan orang yang kamu kata sampah tu, dia yang kutip sampah tuan-tuan sekalian. Yang buat sampah ni orang kaya-kaya macam kamu, jalan minum campak. Dalam rumah dia besar, tak pernah ajak orang datang rumah dia. Dia tak bagi orang bagi makan fakir miskin. Lepas tu pula macam-macam alasan tak boleh selesai lah masalah gelandangan. Kalau jadi menteri kata tak boleh selesai masalah gelandangan, jangan jadi menteri tuan-tuan sekalian.
Sebab apa? Orang yang nak jadi menteri, nak jadi ketua kampung, nak jadi penghulu, nak jadi apa juga penjawat awam, tujuannya ialah untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Kalau tak ada idea nak selesai masyarakat, jangan jadi pemimpin. Lebih baik turun tuan-tuan sekalian. Saya boleh ganti. Nak selesai masalah gelandangan Kuala Lumpur ni bukan susah tuan-tuan sekalian. Mesej aja ya. Boleh ni balik bila akad sumpah jadi senator ni. Jadi menteri wilayah persekutuan insya-Allah. Ada duit tak tuan-tuan sekalian untuk selesaikan masalah gelandangan? Ada, duit kita banyak tuan-tuan sekalian. Dia kata tak ada, kita tak ada duit lah nak selesai macam-macam. Boleh. Mari kita kira tuan-tuan sekalian duit kita, boleh ke tak boleh? Okey, kita pulangkan balik panda ke negeri China, kita ada 75 juta tuan-tuan sekalian. Tahun ini sambut Merdeka dan Tahun Baru, jangan bakar bunga api. Kita ada di situ 30 juta tuan-tuan sekalian. Sambutan kemerdekaan, sambutan Tahun Baru dengan bakar mercon apa semua itu 30 juta lebih kurang. 30 juta campur 75 juta, kita ada 105 juta. Kita buat rumah PPRT lah. Rumah PPRT tak silap saya sebelum ni dia buat 17,000, dengannya dah naik dah 35,000, bagus. Kalau katalah buat 17,000 lah kecil kan, supaya dapat banyak, kita besarkan sikit 20,000. 105,000 bahagi 20,000, kita akan dapat 5,250 buah unit PPRT. Selesai tak masalah gelandangan tu sekalian? 2,000 yang Kuala Lumpur selesai, boleh bantu gelandangan Shah Alam, gelandangan PJ, gelandangan Kelang sampai gelandangan Sabak Bernam tu sekalian. Siapa kata tak boleh selesai? Boleh sebenarnya, cuma kita tak mau fikir tu sekalian. Kita tak berusaha untuk memperbetulkan keadaan. Tuan-tuan kena ingat, orang yang mencerca anak yatim, orang yang tidak mau memberi makan orang-orang miskin, ini ditemplak oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Surahnya pendek, tak panjang tuan-tuan sekalian. Surah Al-Ma'un. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin, fadhalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tengok ayat tu tuan-tuan sekalian, dimulai dengan huruf alif, hamzah. A tu makna adakah? Ara'aita, nampak tak kamu? Tahu tak kamu? Ini salah satu uslub gaya bahasa Al-Quran untuk menarik perhatian. Macam kita lah, kalau kita datang tadi, Haji, tadi sana ada aksiden. Orang tahu tak berapa ambil perhatian. Cuba dia cakap, Haji tahu tak tadi ada aksiden sana? Iya ke? Siapa? Mati tak? Teruk ke? Jadi dia akan menarik perhatian. Itu sebab dimulakan dengan A. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahu tak kamu orang-orang yang mendustakan agama? Jadi kita tanya, siapa? Siapa yang mendustakan agama tu? Jadi kita nak tahu. Jadi Allah Ta'ala tolong jawab. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Pertama iaitu orang-orang yang mengherdik anak yatim. Ayat ini tuan-tuan tahu tak diturunkan pada siapa? Ayat ini diturunkan khas untuk mencela dan mencerca Tun Abu Jahal. Tun Abu Jahal ni dia ada bela anak yatim tuan-tuan sekalian. Suatu hari anak yatim dia tak pakai baju, datang nak minta sedikit habuan. Apa dia buat? Dia pegang kepala, dia tolak budak tu, jatuh tu sekalian. Turun ayat tu. Kau jangan main-main Kau tolak anak yatim, kata Tuhan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kamu tahu tak orang yang mendustakan hari kiamat? Orang yang mendustakan agama Allah Ta'ala. Apa kau ingat kau kaya, kau besar, kau boleh buat sesuatu kau tak ada pembalasan ke akhirat? Seolah-olah begitu tu sekalian, templakan daripada Allah Ta'ala. Kemudian wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak menganjurkan memberi makan pada fakir miskin. Ayat ini diturunkan kepada Datuk Seri Abu Sufyan sebelum beliau memeluk Islam. Datuk Seri Abu Sufyan ketika itu merupakan Menteri Matret tuan-tuan sekalian. Menteri Perdagangan Antarabangsa. Sebab dia biasanya akan bawa rombongan kafilah perdagangan Mekah ke Syam. Dialah ketuanya sebelum berlaku peperangan Badar. Lepas berlaku peperangan Badar, semua datuk-datuk seri mati dalam peperangan Badar, dia pula jadi Perdana Menteri Mekah ketika itu. Untung tu tuan-tuan sekalian dia selamat balik. Kalau dia ikut kan dia sekali mati. Tapi tuan-tuan sekalian, Datuk Abu Sufyan ni sebelum Islam pun memang dia jenis kedekut tai hidung masin tuan-tuan sekalian. Orang minta tak mau bagi. Tiap-tiap minggu dia akan sembelih seekor unta untuk jamuan. Sembelih depan orang ramai. Tapi hanya makan dengan datuk-datuk saja tuan-tuan sekalian, tak makan dengan fakir miskin. Satu hari seorang fakir miskin telah datang meminta sedikit habuan. Apa dibuat tuan-tuan sekalian? Datuk Seri Abu Sufyan ambil tongkat, dia ketuk kepala orang miskin tersebut. Turun ayat ni menegur beliau tuan-tuan sekalian. Dan ketika mana dia baru memeluk Islam, sifat kedekut tu ada lagi tuan-tuan sekalian. Masa baru memeluk Islam lah, dah Islam lama tu baru dia jadi pemurah. Masa baru masuk Islam tu dia belum belajar lagi. Sampai isteri dia datang jumpa Nabi. Kenal nama isteri dia tuan-tuan sekalian? Datin Seri Hindun binti Utbah. Jadi ketika mana bai'atun nisa, bai'ah bersama kaum wanita,
Ada satu orang bertutup kelubung pasal dia mula-mula dia tak mau masuk Islam. Dia ajak Abu Sufyan lawan Nabi, tapi Abu Sufyan tak mau. Dia tu tak boleh, jangan lawan. Jadi bila bai'ah, dia pun duduk sekali, dia pun dah memeluk Islam. Lalu dia bertanya dengan Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau aku cilok duit dalam poket Datuk Seri Abu Sufyan, macam boleh tak?" Lalu Nabi tanya, "Kenapa?" Kerana Abu Sufyan tu dia kata walaupun dia Perdana Menteri Mekah, tapi dia kedekut. Duit nafkah tak cukup, dapur selalu tak cukup bawang, tak cukup besar-besar, dia mengadulah tu sekalian. Maka kata Nabi apa? Khuzi bil ma'ruf, ambillah dengan cara yang betul. Mana cara yang betul? Ambil untuk keperluan, untuk nafkah. Tapi kalau nak beli eyeshadow, nak beli lipstick, yang tu kena minta izin pula dengan abang. Ini cerita dia tu sekalian, ditemplak dua orang VVIP Mekah ini kerana mengherdik anak yatim dan juga fakir miskin. Jangan anggap orang fakir miskin itu hina kerana kemiskinan bukan satu kehinaan. Apa buktinya? Ketika mana Nabi SAW Isra dan Mi'raj, Nabi balik bagi tahu orang ramai bahawa ketika mana aku ziarah ke dalam syurga, aku didapati kebanyakan penghuni syurga itu di kalangan fakir miskin. Berarti orang fakir miskin bukan orang yang hina, tentu sekalian. Dan kekayaan bukan kemuliaan. Berapa ramai orang yang kaya masuk dalam neraka kerana menyalahgunakan kekayaan itu. Tentu sekalian, kita hidup kat dunia ni ibarat roda. Kadang kita duduk atas, kadang kita duduk tepi, kadang kita duduk bawah. Waktu kita duduk atas, jangan anggap kita besar, orang bawah tu kecil. Tuan-tuan naik kapal terbang, tengok bawah kecilnya. Kita lupa yang orang bawah pun tengok kita ke atas tu pun kecil juga, tuan-tuan sekalian. Orang bawah pun tengok kecilnya kapal tu. Kita pula kecilnya lah rumah tu ya. Orangnya mesti kecil. Dan tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan ingat apa yang berlaku kepada Raja Nepal dalam beberapa tahun yang baru ini, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan kenal Raja Nepal? Mana negara Nepal? Tu, dekat kaki bukit Himalaya, nak pergi ke Gunung Everest. Ada satu negara nama dia Nepal. Raja dia, tuan-tuan sekalian, meminggirkan kumpulan yang dinamakan etnik Maori. Etnik Maori ni, tuan-tuan sekalian, diabaikan oleh Raja Nepal ketika itu. Jadi mereka ni susah. Akhirnya mereka bergabung dengan beberapa puak. Masuk pilihan raya, dia masuk dalam geng yang dinamakan Parti Politik Komunis Maori. Komunis Maori. Saya ingat dalam tahun 2005-2006 gitulah pilihan raya itu berlaku. Menang majoriti besar, tuan-tuan sekalian, lebih 2/3 parlimen. Sistem dia sama dengan sistem kita, tuan-tuan sekalian, iaitu raja berperlembagaan. Dia bukan monarki betul. Yang monarki betul ni macam Jepun, itu monarki, tuan-tuan sekalian. Itu sebab orang hormat raja dia. Pasal raja dia tu baik. Yang raja-raja berperlembagaan ni tak tahulah tak apa-apa kadang-kadang raja dia, tuan-tuan sekalian. Tu mana lagi? Raja Thailand, tuan-tuan sekalian. Itu dihormati, tuan-tuan sekalian. Sebab dia tidak mencampuri urusan politik. Dia tak maki ahli politik dalam surat khabar, tuan-tuan sekalian. Raja tak boleh masuk campur marah orang politik dalam surat khabar. Kalau nak marah orang dalam surat khabar, kena sedia untuk bertanding dalam pilihan raya. Betul. Jadi tuan-tuan sekalian, apa dibuat? Mereka buat sidang parlimen khas. Apa dibuat? Mereka buat usul untuk membuang raja. Raja dibuang, tuan-tuan sekalian, digugurkan. Tak ada raja. Sekarang ni Nepal menggunakan presiden. Sudahlah digugurkan daripada jadi raja. Klaim balik, tuan-tuan sekalian, income tax berapa lama dia tak bayar. Klaim. Api tak bayar, klaim. Air tak bayar, klaim. Suruh bayar, tuan-tuan sekalian. Duit tak cukup. Istana kena gadai lah, sebab dia bukan raja lagi. Akhirnya apa berlaku pada Raja Nepal sekarang, tuan-tuan sekalian? Dia duduk jadi gelandangan macam Kuala Lumpur bawah jambatan, tuan-tuan sekalian. Raja boleh duduk macam tu. Kalau kita apalah, tuan-tuan sekalian, Tuhan nak argue kan susah sangat. Tu sebab bila kita membaca tahlil, kita baca ayat Quran, kena faham, tuan-tuan sekalian. Tuan sebab apa? Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tazi'ul mulka mimman tasha wa tuzillu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala ada bagi tahu dah, Mat, kau bagi tahu orang ramai. Qul, katakan pada mereka apa? Lillah, bagi Allah Ta'ala. Apa dia? Segala kerajaan, segala kekayaan, segala kekuasaan, segala-galanya milik aku, kata Allah Ta'ala. Aku boleh bagi kekuasaan daripada siapa yang aku kehendaki. Aku boleh tarik daripada siapa yang aku kehendaki. Aku boleh muliakan siapa yang aku kehendaki. Aku boleh hinakan siapa yang aku kehendaki. Jadi jangan kita sombong, tuan sekalian. Kalau raja pun boleh diturunkan apa baranglah menteri, tuan sekalian, jangan action sangatlah, sampai anggap orang sebagai sampah masyarakat. Jangan, tuan sekalian. Allah Ta'ala jadikan orang miskin
memberi keuntungan kepada orang kaya. Sebab orang kaya boleh bersedekah dapat pahala. Cuba semua kaya tu sekalian. Semua kaya je kan. Tak ada orang datang minta sedekah. Kita nak bagi sedekah pun, sorry saya punya banyak lagi dekat dalam bank tu. Nak ajak buka puasa pun tak dapat tuan sekalian. Nabi kata bagi makan orang buka puasa pahala banyak, tapi masing-masing nak bagi orang semua tak ada. Sorry lah Syekh, saya pun kalau boleh nak belanja awak ya. Awak pula nak belanja saya. Saya tak maulah rugi. Saya kata dia kalau belanja, saya belanja lah. Bergaduh dia tuan sekalian. Yang main-main. Dan dijadikan pula mereka ni tuan sekalian di kalangan orang-orang yang safih. Safih ni macam apa tuan sekalian? Akal dia kurang, bodoh sikit berbanding kita tuan sekalian. Kalau semuanya pandai macam kita, tak ada orang miskin. Dijadikan kurang IQ-nya itu supaya ada sedikit kelemahan, mereka itu tidak sama dengan kita. Itu nasib dia. Kalau dijadikan kita pula tu sekalian lemah goblok macam tu, duduk kat luar, dia pula duduk kat sini macam. Jadi tuan-tuan jangan main-main. Benda-benda ni semua adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, tujuannya untuk saling tolong menolong, bantu membantu, bukan untuk menunjukkan kehinaan pada puak-puak yang tertentu. Dan kita rasa kita bangga diri lebih baik daripada orang lain. Kalau tidak nanti Allah Taala templak. Ini golongan orang mendustakan agama Allah Taala, mendustakan hari kiamat. Syurga yang dirindui oleh setiap orang beriman dan dia beramal untuk menjadi dalam kalangan ahlinya dinamakan sebagai Darussalam. Ada satu syurga nama dia Darussalam. Dicintai oleh orang-orang yang beriman. Mereka suka nak masuk syurga. Sebab itu mereka sanggup berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang dia tak suka syurga akhirat, dia nak syurga dunia. Ni macam Raja Saudi tu sekalian. Makhluk paling cilaka sekarang ni tu sekalian adalah Raja Saudi. Bagaimana tu sekalian dia boleh membiarkan umat Islam di Palestin begitu saja. Dia bila wartawan tanya dia macam mana Palestin ni tak mau bantu ke? Dia kata biarlah Palestin tu pandai-pandailah dia jaga diri, kata lagi pun Hamas ni militan. Pasal apa tuduh Hamas militan? Hamas nak mempertahankan tanah air tu sekalian. Hamas nak mempertahankan Al-Quds, mempertahankan akidah umat Islam. Tiba-tiba dia tuduh militan. Engkau tu dah lah kerja je makan tidur je tak habis-habis. Dah lah kamu tu perompak, lanon. Tuan-tuan tahu tak Raja Saudi ni lanon tu sekalian? Cuba tuan-tuan balik nanti baca sejarah Saudi. Kalau tuan-tuan baca sejarah Saudi, raja sepatutnya bukan King Saud dan keluarga dia tuan-tuan sekalian. Sekarang Raja Abdullah lah, King Saud mati dah. Dia tuan-tuan sekalian datang dulu dibantu dengan British dengan memutuskan hubungan antara Saudi dengan kerajaan Osmaniyah Turki. Dulu daripada kerajaan Osmaniyah Turki itu ada kereta api khas pergi ke Madinah dan Mekah untuk memudahkan seluruh tanah Arab tuan-tuan sekalian untuk menunaikan haji dan umrah. Tetapi zaman beliau inilah tuan-tuan sekalian, beliau letupkan, hancurkan tuan-tuan sekalian dengan pertolongan golongan-golongan Wahabi yang melampau ketika itu tuan-tuan sekalian. Minta maaf tuan-tuan, sebahagian orang Wahabi ini melampau. Kat sana pun sama. Bagaimana baru-baru ni ada satu orang ulama Saudi tuan-tuan sekalian mengeluarkan kenyataan haram kita memberi sokongan pada Hamas. Bagaimana haram menyokong Hamas tuan-tuan sekalian? Begitu jugalah yang dibuat oleh golongan Wahabi di Malaysia tuan-tuan sekalian yang duduk dalam ilmu. Geng-geng Fathul Bari tuan-tuan sekalian yang mengatakan tidak ada jihad di Palestin dan mencadangkan pula supaya orang Palestin keluar daripada Palestin. Kata dia tak ada jihad sebab kamu lemah, kamu sedikit bilangan, senjata kamu tak cukup. Sepatutnya jadi macam Rasulullah. Kata dia Rasulullah bila tak boleh buat apa-apa di Madinah, kata dia di Mekah dia pindah Madinah, bina kekuatan masuk balik ke Mekah. Tuan-tuan sekalian, kalau itu berlaku Yahudi suka tuan-tuan sekalian. Dalam keadaan mereka tak keluar pun dihalau sikit-sikit, kalau keluar, sujud syukur Netanyahu tuan-tuan sekalian. Bagus kata dia. Aku memang nak halau kata dia, tapi kau keluar elok lah tu, habis semua dia ambil. Lagi tak boleh nak masuk balik. Ini dia tak ada jihad. Habis apa? Jahat. Ini orang jahat je kata tak ada jihad. Lepas tu pula kita memandang negatif pada program memboikot barangan Yahudi. Buat apa boikot barangan Yahudi? Buat apa boikot McDonald? Buat apa? Macam-macam tuan-tuan sekalian. Tidak memberi apa-apa kesan. Siapa cakap tak memberi apa-apa kesan tuan-tuan sekalian? Ketika Intifada Palestin yang kedua tuan-tuan sekalian, tahun 2000 atau 2002, saya ada di Kairo ketika itu. Seorang profesor ekonomi Al-Azhar, Syekh Dr. Hussein Sahatah tuan-tuan sekalian, melancarkan gerakan memboikot barangan Yahudi. Walaupun tidak mendapat sokongan kerajaan, tetapi mendapat sokongan seluruh komuniti Al-Azhar tuan-tuan sekalian. Di atas mimbar tu dia sebut satu-satu tu sekalian barangan Yahudi yang mesti diboikot, jangan dibeli. Kemudian buat risalah-risalah kecil dia dari seluruh Mesir tuan-tuan sekalian. Memang tuan-tuan sekalian, geng-geng Yahudi seperti Husni Mubarak ketika itu
memandang sinis. Apalah, banyak cuma tak beli apa ni, sabun basuh Ariel je. Bukan boleh apa Yahudi tu. Cuma tak beli sos cili, sos tomato Heinz. Tuan-tuan ada satu jenama nama Heinz. Itu tuan-tuan sekalian tahu siapa punya? Itu bapa mentua pada John Kerry. John Kerry itu setiausaha luar Amerika sekarang. Mana menteri luar Amerika, John Kerry. Tomato tu dengan sos cili tu bapa mentua dia punya. Dan sebahagian daripada jualan tomato dan juga sos cili itu dihantar ke Israel untuk beli peluru bunuh umat Islam tu sekalian. Jadi jangan beli lagi ya. Banyak lagi yang lain-lain tu, ada nona, ada apa, beli juga Yahudi punya buat apa. Tetapi tu sekalian tengok apa yang berlaku ketika itu. Setelah berlaku setahun pemboikotan itu, ketika mana bajet parlimen Israel tu sekalian, memang disebut kerugian mereka dan kekurangan dana daripada Mesir dalam tempoh pemboikotan setahun itu. Mereka kehilangan dana lebih kurang 20 juta tu sekalian. 20 juta tu dapat berapa biji peluru tu sekalian. Mana ada kesan? Bukan tak ada kesan. Tu seriusnya sahabat-sahabat kita di Mesir dulu. Tapi setelah mana bertukar adik-beradik susuan dengan Yahudi yang jaga tu, dia ada beberapa orang ni dia macam adik-beradik susu, tahu tu sekarang rapat betul dia. Sisi, Saudi, Israel. Tu dia sama-sama menyusu dengan Amerika tu bapa angkat dia satu tu. Tu sebab sama jahat, sanggup bunuh umat Islam. Sebab untuk nak mempertahankan Yahudi. Sama juga tu sekalian yang di Iraq ni sekarang yang berlaku. Satu kumpulan dia makan ISIL itu tu sekalian. ISIL ni pun yang create ni Saudi tu sekalian. Saudi bagi dana pada dia. Supaya berlaku pertempuran terus atas alasan Sunni Syi'i itu sekalian. Berperang. Lepas tu Amerika bagi senjata. Kau nak senjata, bagi duit. Amerika yang untung tu sekalian. Duit Saudi bagi. Tengok dia bunuh orang tu sekalian macam mana. Bunuh orang, campak dalam gaung macam tu je. Tak dimandikan, tak dikapankan, tak disemayangkan. Ni pejuang apa tu sekalian? Mujahidin yang lain pelik tu sekalian dengan grup satu lagi ni. Lepas tu ngaku pula jadi khalifah. Dia bunuh orang sewenang-wenang. Siapa tak ikut dia, bunuh. Saya tengok Masya Allah, orang awam pun dibunuh. Jadi apa beza dengan puak-puak Syiah yang bunuh orang di Syria tu sekalian? Kita ni kadang-kadang Syiah saja jahat tu sekalian. Pada orang Sunni pun kalau tak ikut Islam sama jahat tu sekalian. Sama jahat. Manusia ni kalau tak ke Islam, Sunni ke Syi'i sama aja. Sisi Sunni ke Syi'i tu sekalian. Sunni tu sekalian. Kita ni kadang-kadang tak adil tu sekalian bila hentam orang. Satu kumpulan saja. Padahal bukan semua Syiah tu macam tu sekalian. Ada Syiah yang baik tu sekalian. Tok Guru selalu mengingatkan, bukan semua Syiah jahat dan bukan semua Syiah kafir. Saya tak tahu ada orang kita pula semua Syiah kafir, semua Syiah apa nama ni jahat. Mana boleh tu sekalian kita pukul semua. Habis Sunni tu baik sangat. Yang lawan hudud kat Malaysia Sunni ke Syi'i tu sekalian? Cuba sebut. Jangan main-main tu sekalian, sama je. Selagi tak ikut Islam jahat dia tu sekalian. Allah Ta'ala berfirman, lahum darus salami 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Bagi mereka syurga Darussalam, tempat tinggal yang aman sejahtera di sisi Tuhan mereka, dalam keadaan dialah penolong mereka disebabkan amal-amal yang baik yang mereka telah kerjakan. Nak dapat syurga Darussalam mesti melakukan kerja-kerja baik untuk membela agama Allah Subhanahu Wa Taala, baru kita dapat syurga Darussalam. Kalimah yang paling banyak didengari di dalam syurga tersebut ialah kalimah Assalam, dan kalimah itu merupakan ucapan penghormatan bagi kaum mukminin di dalam syurga. Allah Ta'ala berfirman, tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Sambutan penghormatan mereka yang akan diucapkan oleh Tuhan kepada mereka semasa menemuinya ialah ucapan salam, yakni selamat sejahtera. Nak jumpa Allah Ta'ala pun nanti Tuhan akan ucap assalam pada kita tu sekalian. Ucap salam sejahtera. Jadi mulakan daripada dunia biasa bagi salam. Jangan good morning, how are you? Lama tak jumpa ya. Jadi kita mulakan dengan assalam. Tuan-tuan sebut good morning tak dapat pahala. Assalam dapat pahala. Sebab tu banyak. Tapi salam kena betul. Assalamualaikum warahmatullahi, bukan salam satu Malaysia. Yang tu tak dapat pahala, rugi tu sekalian. Salam satu Malaysia tu tak dapat pahala. Baik jangan sebut. Kita nak buat sesuatu biar yang boleh dapat pahala. Assalamualaikum, tu dapat pahala. Salam satu Malaysia tak dapat pahala. Salam ni macam-macam ada. Ada yang salam muhibah, salam tak payah. Allah Ta'ala dah letak dah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dapat pahala. Jangan diubah-ubah salam tu.
Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Doa mereka di dalam syurga, maha suci engkau ya Allah daripada segala kekurangan. Manakala ucapan penghormatan mereka pula ialah selamat sejahtera. Nanti dalam syurga masing-masing jumpa orangnya assalamualaikum, assalamualaikum, ya. Itu antara kalimah kemuliaan di dalam syurga. Tapi kena latih kat dunia tau. Kalau kat dunia tak biasa, nanti kat akhirat tak biasa tu, ya? Susah. Jadi latih daripada sekarang. La yasma'una fiha lagwan wala ta'thima illa qilan salaman salama. Mereka tidak akan mendengar di dalam syurga itu perkataan yang sia-sia dan sesuatu yang menyebabkan dosa, melainkan hanya mendengar ucapan selamat daripada satu kepada yang lain. Itu dalam syurga semua masing-masing. Tak dengar ucapan-ucapan yang lagha, tak ada dengar percakapan-percakapan yang tidak baik. Semuanya ucapan-ucapan yang baik, iaitulah kalimah-kalimah salam sejahtera di dalam syurga. Sebagaimana ucapan assalam merupakan ucapan penghormatan bagi kaum mukminin di akhirat, ucapan ini juga merupakan ucapan penghormatan sesama mereka di dunia, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbuatan menyebarkan salam termasuk antara sebaik-baik amalan dalam Islam. Disebutkan dalam banyak hadis, sebarkanlah salam. Itu yang Nabi kata, mau tak kamu aku ajarkan kamu suatu benda yang ringan pada lisan, tetapi akan menyebabkan kamu saling berkasih sayang. Nabi bertanya, apa dia ya Rasulullah? Ucapkanlah assalamualaikum warahmatullahi bila kamu bertemu sesama kaum mukminin. Ya, itu mudah aja assalamualaikum. Semua orang boleh sebut. Anak kecil pun pada sebut tu sekalian. Ya. Cuma kita ni kadang dah terlampau putih daripada orang putih tu, kadang-kadang tak berapa selesa bagi salam. Assalam payah, ya. Tapi kalau good morning, tengok orang berita tu kadang-kadang langsung tak bagi salam tu sekalian. Baik, seterusnya seorang Muslim tidak mengharapkan peperangan dan sentiasa memohon kesejahteraan daripada Allah. Seorang Muslim tidak mengharapkan berlakunya peperangan dan tidak bersungguh-sungguh melakukannya semata-mata kerana ingin berperang, bahkan selalu mengharapkan kedamaian dan kesejahteraan. Tetapi apabila berperang di jalan Allah difardukan ke atasnya, maka dia turun ke medannya dengan kekuatan, berani dan sabar, dalam keadaan yakin bahawa dia akan mendapat salah satu kejayaan, sama ada kemenangan ataupun syahid. Jadi orang Islam dia tidak mengharapkan peperangan, tapi sekiranya berlaku peperangan dan mereka dijemput untuk menjadi salah seorang tentera Islam, mereka akan bangkit dengan penuh berani, dengan penuh keperkasaan untuk sama-sama menewaskan musuh-musuh Islam. Ini yang berlaku di Palestin hari ini, tuan-tuan sekalian. Hari ini kita bangga, tuan-tuan sekalian, ya, kerana orang Palestin sanggup untuk mempertahankan bumi Al-Quds yang diwakafkan oleh Allah Ta'ala kepada seluruh dunia. Kerana orang lain dah tak sanggup untuk mempertahankannya. Mereka sanggup mempertahankan dengan diri mereka sendiri, dengan nyawa mereka, harta benda mereka. Sebab itulah Allah Ta'ala berikan mereka kekuatan. Yahudi sampai hari ini tak berani tu sekarang menceroboh secara jalan darat. Dia tu semua pondan siam, tu sekalian. Tembak daripada atas, boom, boom, boom. Cuba berani masuklah darat kalau berani. Semalam bila mereka gertak, kami akan masuk ikut darat. Brigade Al-Aqsa tu sekalian sebut apa? Kami dah tunggu lama dah kamu nak masuk darat, ni kata dia. Kami tunggu lama dah. Tapi kamu kena ingat dia tu, kalau kamu masuk, kamu tak akan balik lagi ke Israel. Ya tuan-tuan sekalian, mereka ni hebat. Memang Netanyahu pun sebut, kita tidak akan gerakkan dulu tentera darat, kita akan musnahkan dulu daripada udara dan daripada laut. Sebab apa dia kata? Kami lebih rela mati daripada kena colek. Tengok dia kata, satu orang Israel kena colek boleh membebaskan 1000 pejuang Palestin. Sebab tu dia takut kena colek. Biar dia kata mati tak apa. Itu dia tunggu-tunggu, dan alhamdulillah hari ini tuan-tuan sekalian, Israel tak boleh hidup senang macam dulu. Dulu dia serang-serang orang Palestin pula lah tuan-tuan sekalian. Buat apa nama ni, peluru berpandu pula macam orang bakar mercun tuan-tuan sekalian. Dulu macam bakar mercun tuan-tuan sekalian. Dia letak gitu. Ada sumbu. Mana ada peluru berpandu ada sumbu tuan-tuan sekalian. Ada Palestin punya canggih, dia ada sumbu tau. Dibakar je tuan sekalian, boom, jatuh kat sebelah. Orang Israel tepuk tangan apa barang lah, orang Palestin ni kata dia. Tapi hari ni tuan-tuan sekalian tengok bagaimana peluru berpandu, Palestin boleh sampai ke Ashdod, boleh sampai Asqalan, sampai ke Tel Aviv. Banyak kemusnahan berlaku, cuma dirahsiakan tuan-tuan sekalian, tidak dikeluarkan gambarnya. Padahal mereka lagi teruk. Dengar saja tuan sekalian siren je, lari lintang pukang nak menyuruk bawah tanah tuan-tuan sekalian. Apa erti keamanan kalau nyuruk bawah tanah tuan-tuan sekalian? Seronok apa hidup macam tu? Orang Palestin bila bunyi tuan-tuan sekalian, dia pun tengok mana nak jatuh dia. Ya tu kita tengok dekat Facebook tu. Canggih orang Palestin, dia dah biasa dah tuan-tuan sekalian dengan benda seperti itu. Mereka tak takut mati. Sedangkan orang Islam berperang untuk mati, sebab orang mati syahid dia tidak mati di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat,
bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan kamu sangka orang yang mati syahid itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Allah, kamu saja yang tidak mengetahui. Ya? Orang mati syahid itu sekarang darah dia mengalir macam orang hidup, ya? Berpeluh macam orang hidup. Ya? Itu yang dulu pernah ketika mana kerajaan Saudi nak buat highway merentas kawasan Uhud itu tuan sekalian, ketika sodok tu dia ada darah terpancut. Keluar dalam surat khabar. Mereka tengok-tengok, rupanya inilah syuhada di zaman Rasulullah dalam perang Uhud. Mereka masih hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Orang mati syahid dia tak ajar kita. Kita mati syahid terus kejam. Kita mati tak syahid kan. Orang mati syahid dia tak macam tu. Dia masih lagi macam orang hidup gitu. Ya? Cuma kita nadi dia dah tak ada. Ya? Tak boleh bergerak, itu saja. Tapi kat dalam tu dia bergerak tu. Untuk nak dapat nikmat daripada Allah Taala yang begitu banyak. Yahudi hari ini tuan sekalian, mereka tak boleh hidup senang. Sekarang hebat tuan sekalian, peluru berpandu tu boleh pergi antara 80 ke 150 km. Tu. Yang syok baru ni bila nak lancar J80 tuan sekalian yang terkini. Dia pergi panggil reporter. Reporter, kau bagi tahu, tunggu pukul 8 atau pukul 9 kami nak lancar. Kamu rakam tahu kata dia, rakam. Lepas tu siap telefon Israel lagi. Tuan, kami nak lancar. Kami nak tengok kau punya Iron Dome boleh pintas tak kita punya. Pukul 8 ya. Pukul 8 dia beritahu, siap beritahu pukul je tuan sekalian. Ini dahsyat kehebatan Brigade Al-Aqsa ni tuan sekalian. Bukan senang. Brigade Al-Aqsa sama Brigade Al-Aqsa sama tu. Satu grup tuan sekalian. Hebat mereka ni. Sayap kanan Hamas ni. Sekarang pula ada pula grup dia lagi panggil apa nama ni? Brigade Amphibia. Ini yang terbaru tuan sekalian. Macam mana dia punya brigade ni boleh berenang berkilo-kilometer tuan sekalian untuk masuk ke dalam Israel. Baru dia lepas 5 orang. Masuk ke dalam Israel melalui laut. Tetapi sayangnya ialah kita pun tahu Israel mempunyai kecanggihan tuan sekalian. Mereka tengok daripada slide dia boleh tembak daripada atas. Mati 5 orang, tapi mati syahid. Jadi itu menggerunkan musuh tuan sekalian. Hari ini kalau tuan tengok dahsyat. Dia nak pintas macam mana? Orang Palestin pun pandai tuan sekalian. Kalau satu dia boleh pintas, sekali terbang 40 biji tu sekalian. Kau nak pintas macam mana? Dia pun bukan tahu ada berapa biji naik tu sekalian. Macam mana dia nak pintas? Dan dia pintas tu dia rugi banyak. Sebiji peluru pandu untuk pintas tu dah berapa ratus ribu harga dia. Kadang-kadang hantar aja yang kosong tu sekalian. Dia pun pintas. Mampu kau. Dan alhamdulillah itu kehebatannya. Dan sebahagian daripada peluru-peluru berpandu ini tu sekalian datangnya daripada Iran tu sekalian. Sebab tu tuan sekalian orang kata Syiah jahat, tapi mereka inilah yang hantar peluru berpandu untuk mempertahankan Palestin. Yang Sunni mana tuan sekalian? Yang Sunni itulah yang bunuh orang Palestin tuan sekalian, sokong Israel. Saudi, tu ngaku Sunni. Mana lagi tuan sekalian? Qatar, mana lagi? UAE, Kuwait. Ini semua negara-negara Sunni tuan sekalian. Sisi itu Sunni, bunuh orang. Saya bukan pro Syiah tu sekalian, cuma nak bagi tahu manusia ni selagi tak ikut Islam jahat sama aja Sunni ke Syi'i tu sekalian. Jadi sebab tu kita jangan cuma lihat daripada satu sudut saja. Allah Ta'ala telah memelihara golongan beriman daripada berperang. Al-Quran telah membuat ulasan ke atas peperangan Ahzab menerusi firman-Nya. Waradallahu allazina kafaru bighaizihim lam yanalu khaira wa kafallahu almu'minina alqital. Allah telah menghalau orang-orang kafir itu dengan kemarahan mereka kerana gagal dan hampa disebabkan tidak mendapat sebarang keuntungan, dan cukuplah Allah kepada orang beriman daripada bencana peperangan itu. Ini dalam peperangan Ahzab. Peperangan Ahzab ini tuan sekalian, Nabi tidak keluar. Nabi bertahan di kota Madinah dengan pandangan dan nasihat daripada Salman Al-Farisi, yaitu menggunakan teknik peperangan orang-orang Parsi, membina parit. Parit itu besar dia tuan sekalian, kuda paling pantas di tanah Arab itu melompat tak lepas. Dia akan jatuh ke dalam, kemudian mereka akan panah. Jadi kerana dah kepung Madinah lama sangat tuan sekalian, tak dapat buat apa-apa, mereka merasa cuak lama-lama. Merasa macam mana nak kalahkan orang ini, masuk tak boleh, cari jalan tak boleh. Lalu Allah Ta'ala mendatangkan bala bencana ketika itu dengan puting beliung yang datang pada waktu malam. Habis berterbangan kemah-kemah mereka. Terus mereka lari balik. Dan ini tuan sekalian tentera Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak kali peperangan Allah Ta'ala menghantar tenteranya. Baik dalam perang Badar, perang Ahzab. Dulu kita dengar di Afghanistan tuan sekalian. Dan sekarang berlaku di Palestin tuan sekalian. Bagaimana kadang-kadang ada tentera Yahudi yang lari di tabukang. Bila orang tanya pasal, dia kata banyak sangat orang berkuda turun daripada atas kata dia. Ramai orang Palestin ni. Padahal Brigade Al-Aqsa tu mana pula baju jubah putih tu tuan sekalian. Dia akan celuring askar juga. Siapa mereka ini tu tuan sekalian?
Itu yang ada satu visual tu, kalau tu orang Arab ni berteriak-teriak Allah Akbar, Allah Akbar. Orang tanya apa? Tu dia kata orang pakai jubah putih turun daripada langit. Hati sampai sekarang Israel tak boleh nak mengalahkan Palestin. Kalau ikut kanak Palestin bukan besar mana tu sekalian. Bumi Palestin yang asal tu dah habis dah. Orang Palestin sekarang tidak duduk di bumi Palestin yang asal. Tuan-tuan kena ingat, mereka di semenanjung Gaza. Semenanjung Gaza bukan Palestin. Semenanjung Gaza itu adalah milik Mesir, dirampas dalam peperangan 6 hari. Begitu juga yang tebing barat, itu bukan Palestin. Tebing barat milik Jordan, Bukit Golan milik Syria. Tempoh 6 hari peperangan itu, mereka dapat kalahkan semua negara-negara umat Islam yang tak pandai ni, tuan-tuan sekalian. Bergaduh sama sendiri, datang Israel habis-habis. Bila nak lawan balik, sampai dah ke Sinai itu nak masuk ke Gaza, alih-alih presiden pergi buat perjanjian apa ni, main pintu belakang pula tuan-tuan sekalian. Buat perjanjian Camp David yang akhirnya merugikan bukan setakat Palestin, merugikan Mesir tuan-tuan sekalian. Yang pelik pak goblok ni tuan-tuan sekalian, macam apa ni Hosni Mubarak, Anwar Sadat semua ni. Mereka ni tuan-tuan sekalian nampak dah bahawa perjanjian itu merugikan umat Islam. Mereka terima juga. Kerana apa? Kerana mereka ada tawaran lain tuan-tuan sekalian. Mereka ada grant khas atas nama presiden. Sebab tu mereka dapat bantuan, tapi tanah bagi kat Yahudi untuk dibagi pada orang Palestin. Macam tu kat Jordan tuan-tuan sekalian. Raja Jordan tu antara yang sokong kuat Israel tuan-tuan sekalian. Sekarang ni yang bunyi nak lawan Israel satu je, Turki je tuan-tuan sekalian. Tapi itulah dia seorang-seorang tekantang-kanting nak buat macam mana? Dia seorang aja. Itu kalau Turki masuk campur pergi serang Israel pula dah. Negara Islam lain pula serang dia pula tuan sekalian. Bukannya Yahudi yang serang. Padahal tuan-tuan sekalian, nak bebaskan Al-Quds ini telah bermula daripada tahun 1969 tuan-tuan sekalian. 1969 itu wujudnya OIC, Pertubuhan Islam. Yang pertama tubuh pada tahun 1969. Persidangan pertamanya di Rabat, Morocco, dengan dianggotai oleh 7 buah negara Islam. Negara umat Islam lah, negara Islam tak ada. Negara umat Islam tengok-tengok tak berapa kuat, mereka buat lagi persidangan kali yang kedua, iaitu dengan keanggotaan 27 negara. Yang sekarang ni 57. Setiausaha Agung yang pertamanya Tuanku Abdul Rahman, kita punya Perdana Menteri itu sekalian. Manhaj utama, tujuan utamanya iaitu untuk membebaskan Al-Quds, ditubuhkan setelah mana berlakunya pembakaran Masjid Ibrahim di Palestin itu sekalian. Tapi sayangnya hari ini OIC sudah tak ada. Dulu OIC bahasa Inggeris, OIC saya tengok aja. Sekarang C bahasa Cina. Tahu bahasa Cina C, mampus. OIC semua mampus. Pemimpin umat Islam semua mampus sebab sibuk nak besarkan tembuluk dia, nak isi tembuluk dengan duit-duit tu, duit rakyat, duit siapa, sapu masuk mulut dia tu sekalian. Besarkan perut masing-masing, bina kekayaan tanpa fikir tentang kesusahan orang lain. Ini yang berlaku hari ini. Lepas tu pandai pula nasihat orang, jangan boros di bulan Ramadan. Kalau beli baju pun 2 helai aja, 1 helai 2 helai tak apa. Selai baju harga RM60, dapat 2 helai RM120. Cukup. Duit lain simpan untuk masa depan. Bagus tu sekalian mak ketam tu. Yalah, dia nasihat kita bagus. Terima kasih nasihat tu. Baguslah tu sekalian. Dia kata korang jangan, aku tak apa. Korang jangan boros pasal korang tak banyak duit. Aku boros tak apa, aku banyak duit. Sebab tu duit aku boleh bawa Panda datang sini. Saya cakap terus terang tuan-tuan sekalian, bawa Panda datang ke Malaysia hukumnya haram tuan-tuan sekalian, sebab ada lagi masyarakat fakir miskin yang tidak terbela. Jangan main-main. Tapi aku tunggu sampai hari ini ahli majlis fatwa tak berani buat fatwa. Terpaksalah aku buat fatwa tuan-tuan sekalian. Tunggu tak bersidang-sidang, tunggu tak bersidang-sidang. Yang bersidangnya pasal tabur bunga atas kubur tuan-tuan sekalian. Itu je. Tabur bunga atas kubur ini perbuatan Yahudi Nasrani. Jangan ikut. Nanti kita boleh rosak akidah. Tapi bawa Panda datang sini meminggirkan hak orang fakir miskin, itu tidak dosa, tidak haram. Itu bukan perbuatan Yahudi tuan-tuan sekalian. Membazir begitu saja pada benda yang tidak ada manfaat. Apalah tuan-tuan sekalian. Benda yang patut fatwa tak mau fatwa, benda tak perlu fatwa pergi buat fatwa. Benda tabur itu tak payah fatwa sebab dah ada dalam kitab, tak payah fatwa tuan-tuan sekalian. Dia fatwa di benda yang tak ada dalam kitab. Benda yang tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, tak ada dalam ijma', tak ada dalam qiyas, baru buat fatwa. Itu betul. Benda dah ada dalam kitab, tak payah buat fatwa tuan-tuan sekalian. Kita ni terbalik. Lihatlah kepada ayat yang dimaksudkan, iaitu waqafallahul mu'minina al-qital, iaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dari sudut pengurniaan nikmat dan anugerah ke atas nabi dan golongan yang beriman. Mana satu peperangan itu merupakan anugerah daripada Allah taala kepada orang-orang beriman.
Imam mereka memenangi peperangan itu sehingga mereka boleh menyebarkan Islam secara luas, ataupun mereka mati syahid untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu pilihannya. Sama ada mati syahid ataupun dapat memenangi peperangan. Al-Quran menamakan perjanjian Hudaibiyah sebagai kemenangan yang nyata. Dalam peperangan Hudaibiyah, para sahabat telah berbai'ah, yaitu sumpah setia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu untuk mati, yaitu berperang sehingga mati dan tidak akan menyerah kalah sama sekali. Kemudian Allah mengkehendaki berlakunya perbincangan antara kaum muslimin dengan musyrikin. Lalu mereka bersepakat mengadakan perdamaian yang dikenali sebagai perdamaian Hudaibiyah yang mengandungi perjanjian damai selama 10 tahun. Dalam tempoh tersebut, pedang tidak boleh dihunus dan setiap pihak tidak dibenarkan menyerang pihak yang lain. Ketika inilah Al-Quran yang dibaca itu diturunkan dan menamakan perjanjian ini sebagai kemenangan yang nyata. Itu nama perjanjian Hudaibiyah. Berlaku perjanjian Hudaibiyah ini kerana apa? Kerana Sayyidina Utsman yang diutus oleh Rasulullah untuk masuk ke Mekah tidak balik dalam tempoh tertentu. Ini dah lama ni tak balik ni. Desas-desus dengar kata Sayyidina Utsman dibunuh, tuan-tuan sekalian. Yang yang berlakunya Bai'atul Ridwan. Bai'atul Ridwan janji sumpah setia untuk menuntut bela kematian Utsman dan merampas kota Mekah daripada puak-puak kafir Quraisy. Tiba-tiba puak-puak Quraisy dengar, bila dengar dia takut, tuan-tuan sekalian, kecut dia. Jangan ni Muhammad nak masuk ni. Hantar 3 orang utusan, tuan-tuan sekalian, untuk membuat perjanjian damai dengan Rasulullah. Para sahabat tak setuju. Dia kata, ya Rasulullah, inilah peluang untuk kita ambil Mekah ni, waktu ni. Tapi Nabi kata tak usah, Allah Ta'ala suruh kita berdamai. Itu arahan Allah Ta'ala untuk melakukan perjanjian damai. Yang mana perjanjian damai ni peringkat awalnya nampak macam rugi pada orang Islam. Contoh apa tu sekalian? Orang Islam yang Islam di Madinah, di Mekah, lari pergi Madinah. Nabi kena hantar dia balik ke Mekah. Tapi orang yang daripada Madinah lari ke Mekah tak perlu dihantar balik ke Madinah. Akan nampak mana adil macam ni? Sana lari sini kena pulang, sini lari sana biarkan aja. Jadi ramai sana lah. Tapi itu saya tengok Allah Ta'ala nak tunjukkan. Sebagai contoh bagaimana seorang pemuda yang hebat tu bernama Abu Jandal. Abu Jandal itu setelah ditangkap oleh bapaknya dan diseksa. Tapi dia ni orang hebat. Dia dapat lepaskan diri. Ketika mana dia melepaskan diri, betul-betul ketika itu perjanjian Hudaibiyah berlaku, dia sampai saja, tuan-tuan sekalian, wakil Quraisy yang sign perjanjian ialah bapa Abu Jandal. Jadi dia dah sign dah. Dia pun datang, ya Rasulullah, aku nak ikut kamu balik Mekah, Madinah. Nabi kata minta maaf, tak boleh. Sebab aku telah memeterai perjanjian. Baliklah kamu ke rumah bapa kamu di Madinah, di Mekah. Bawa balik, ikat balik dengan bapaknya, tuan-tuan sekalian. Lepas balik. Bila lepas dia kata, ni kalau pergi Madinah ni kan tangan atau balik ni, kata dia. Terus dia pergi ke Laut Merah, tu ke pinggir Laut Merah. Tengah-tengah perjalanan orang lalu lalang pergi ke Syam, pergi berdagang, tu sekalian. Apa dia buat? Dia jadi lanun sekejap, tu sekalian. Jadi orang lain pula yang masuk Islam terdengar kata Abu Jandal ada duduk sini. Semua masing-masing pergi sana. Jadi ada satu kumpulan, tu sekalian, duduk di sana. Kerja dia apa? Kalau kafilah perdagangan Quraisy lalu rompak. Lama-lama orang Mekah tak tahan, tu sekalian, hantar utusan kepada Rasulullah, Mat, kau ambil je lah orang-orang kau tu, buat menyemah je tepi pantai tu, menyusahkan kita orang tu tak. Jadi oleh kerana dia hantar, Nabi tak salah. Kemenangan berlaku pada orang Islam, tu sekalian. Dalam tempoh 10 tahun tidak boleh menghunus pedang, tu sekalian. Ketika mana berada di Mekah, di Madinah ketika itu sewenang-wenang untuk nak bunuh orang, umat Islam dapat bebas menyampaikan Islam dengan lebih luas lagi. Sebab orang Quraisy tak boleh kacau. Kalau orang Quraisy kacau saja sahabat Nabi, Nabi akan ambil tindakan. Kalau langgar perjanjian, kami tak kacau kamu, kamu jangan kacau kami. Itu tuan-tuan sekalian yang Nabi dapat menghantar utusan-utusan pergi ke negara-negara lain, sampai ke Rom, sampai ke Parsi, sampai ke Mesir, hantar tuan-tuan sekalian. Bahkan ada sahabat Nabi sampai ke China, tuan-tuan sekalian. Namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau tuan-tuan pergi Guangzhou, ada dia punya makam dia di sana, tuan-tuan sekalian. Kita pula tengok orang Cina masuk Islam, mu'alaf. Cina tu tengok kita sebenarnya mu'alaf tau, tuan-tuan sekalian. Sebab dia dapat Islam daripada sahabat Nabi, kita dapat daripada orang Cina. Pedagang Cina datang ke Melaka berdagang, orang kita masuk Islam melalui Cina. Tiba-tiba kita kata Cina mu'alaf. Tak malu ke, tuan-tuan sekalian? India macam tu juga, India mu'alaf. Padahal tuan-tuan sekalian, India tu dah dapat Islam dulu daripada kita. Dulu ada kerajaan Islam Mongol, kemudian ada beberapa kerajaan Islam yang lain. Tuan-tuan pernah dengar satu sultan, nama dia, satu raja, nama dia Tipu Sultan. Tipu Sultan, nama Tipu Sultan dia tak menipu, tu sekalian. Kalau tuan-tuan baca dekat dalam sejarah tu, Tipu Sultan dia satu-satunya sultan yang adil di India, tu sekalian. Sehingga mengambil orang-orang bukan Islam sebagai menteri, sama-sama mentadbir negara India ketika itu.
dan negara itu makmur, tuan-tuan sekalian, diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebab tu kalau tuan-tuan nak ajak orang bukan orang India masuk Islam, cerita pasal Tipu Sultan. Ini dekat India kau tengok, orang India makmur bawah dia. Tapi sekarang bawah BJP orang Islam dibunuh. Begitu kat orang India tu sekalian. Cina pun dia ada sejarah dia, banyak. Sebab tu sejarah ni penting dalam Islam. Tu yang kata, saya dah sebut berulang kali dah, ini siaran ulangan saja sekalian. Apa yang disebut oleh Said Qutb tu bila kita belajar sejarah, sejarah itu akan berulang, pelakonnya berbeza, wataknya serupa. Sejarah itu akan berulang tu sekalian. Bagaimana musuh-musuh Islam menjatuhkan kerajaan-kerajaan Islam dulu, begitulah hari ini bagaimana puak-puak Yahudi dan Nasrani berkompromi untuk menjatuhkan Islam di mana saja tu sekalian. Baru ni kita dengar wakil Ikhwanul Muslimin datang sini tu sekalian. Kami dapat dialog dengan mereka terus live. Mereka sebut tu sekalian, di Mesir tu sekalian, musuh mereka bukan Ikhwanul Muslimin semata-mata, tetapi musuh mereka yang nyata ialah Islam. Mereka nak jatuhkan Islam, bukan nak jatuhkan Ikhwanul Muslimin. Sebab di Mesir itu kalau Ikhwanul Muslimin tak ada gerakan Islam yang lain naik, dia tetap akan dijatuhkan juga oleh askar. Di mana-mana pun begitu. Jadi kebijaksanaan dalam politik itu penting itu sekalian. Itu sebab macam di Turki itu sekalian, berapa kali dijatuhkan. Demokrasi di kita tak boleh harap sangat. Dia hanya alternatif sementara je tu sekalian untuk dapat kuasa. Tapi dia bukanlah semata-mata satu sistem yang mutlak untuk mendapatkan kuasa. Sebab golongan Islam tidak akan dapat kuasa sepenuhnya dengan demokrasi. Dapat saja mereka akan digulingkan. Tengok apa yang berlaku di Algeria tahun 1990 tu sekalian. FIS baru menang tu sekalian, pusing yang pertama digulingkan. Turki 3 kali tu sekalian penggulingan kuasa berlaku. Begitu juga seterusnya apa yang berlaku di Mesir baru-baru ini. Palestin sama juga. Hamas teruskan menang 70% kerusi parlimen. Jimmy Carter sekalian, bekas Presiden Amerika, jadi pemantau ketika itu. Dia kata inilah pilihan raya paling telus kat dunia. Tapi apa berlaku tu sekalian? Rampas juga. Tidak diiktiraf, bahkan dituduh sebagai militan. Kalau orang Islam dapat demokrasi, dia kata militan. Tapi puak-puak tu sekalian, habis duit rakyat atas nama demokrasi, itu bagus, tak apa, okey. Dipertahan oleh Amerika tu sekalian. Sampai kita pun ikut dasar Amerika. Tuan-tuan tahu tak baru ni bila Menteri Dalam Negeri kata nak tangkap militan, dia tangkap lepas majlis apa tu sekalian? Lepas pertemuan sulit Menteri Dalam Negeri dengan utusan Amerika tu sekalian, membincangkan untuk menangkap orang yang dituduh sebagai militan. Keluar saja daripada bilik tu sekalian, dia terus jumpa press tanya dia macam ada perbincangan tadi. Alhamdulillah, kita bersyukur kerana Amerika memuji cara kita untuk menangani militan di tanah air kita, dan kita akan tangkap militan-militan yang bakal balik daripada Syria. Ni apa ni tu sekalian? Ikut telunjuk Amerika. Itu saya kata tu, dia orang ni munafik besar tau tu sekalian. Ini termasuk juga pendusta agama. Pendusta agama seterusnya apa tu sekalian? Fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang mendirikan solat. Allazina hum an salatihim sahun, yang lalai solatnya. Allazina hum yuraun, orang yang menunjuk-nunjuk dalam amalnya. Menunjuk-nunjuk, depan mereka menunjuk, depan kita menunjuk. Tunjuk baik kononnya. Pada mereka inilah tuan-tuan sekalian, balaci-balaci Amerika. Tengok tuan-tuan sekalian, dia kata Israel jahat, tapi dalam masa yang sama dia punya penasihat semua Yahudi tuan-tuan sekalian. Apa nama tu? APCO. Itu kan Yahudi tuan-tuan sekalian. Sampai hari ini masih lagi menjadi penasihat. Tidak disuruhnya balik. Patut suruh balik, kau punya negara jahat, bunuh orang Islam Palestin, balik. Tak ada tuan-tuan sekalian. Tapi wakil Hamas datang Malaysia tidak dibenarkan berucap. Tak boleh. Baru sekarang je konon baik sikit tuan-tuan sekalian, berkawan dengan Hamas. Dulu tak ada tu sekalian. Saya ingat lagi persidangan OIC di Malaysia tahun 2000 berapa tu sekalian. Wakil Palestin yang sah, Dr. Mahmud Zahar, dinafikan, tidak boleh berucap tu sekalian. Mereka suruh Qadumi itu berucap. Pada Qadumi itu dia kalah pilihan raya, dia bukan menteri tu sekalian. Dia wakil daripada Fatah saja. Sedangkan dia bukan lagi menteri dan dia dah kalah. Tengok, kita lebih kurang macam Israel Amerika je tu sekalian. Nampak baik sikit sampai kopiah sembahyang tarawih tu itu. Sembahyang tarawih malam pertama pula tu. Tapi kalau Nabi kata kamu hanya boleh lawan Yahudi, kalahkan Yahudi, sembahyang tarawih malam pertama penuh masjid macam sembahyang Jumaat, saya rasa kita boleh menang dah. Tapi rupanya sembahyang subuh berjemaah macam solat Jumaat tu, kata yang kita tak boleh menang lagi. Kita orang Melayu pula malam pertama tarawih tu, ya Allah, wajib betul sembahyang tarawih tu sekalian. Ya. Kalau tak sembahyang tarawih malam pertama Ramadan rasa macam kafir je tu sekalian.
Itu sebab tah makhluk daripada mana datang tarawih, kadang-kadang sembahyang fardu pun tak buat. Sembahyang isyak pun tak datang tuan-tuan sekalian. Tak sembahyang isyak, tiba-tiba sembahyang tarawih tuan-tuan sekalian. Ada satu masjid tu, satu surau. Itu sekarang malam lain tak ada orang tuan-tuan sekalian. Tadi subuh dah azan subuh saya lalu, gelap tuan-tuan sekalian, tak ada orang. Ya Allah tuan-tuan sekalian, macam mana lah dah azan subuh tak ada orang tuan-tuan sekalian. Tapi malam pertama Ramadan, ya Allah, lepas maghrib tak ada tempat parking dah tuan-tuan sekalian. Masing-masing dah duduk dalam saf. Begitu tertib di dalam saf tuan-tuan sekalian. Tapi untuk nak sembahyang tarawih je. Itu yang sekarang ni sembahyang tarawih pun dah tak ada orang tuan-tuan sekalian. Sebab dia yakin sembahyang tarawih tu wajib pada malam pertama tuan-tuan sekalian. Sekalipun tak sembahyang fardu. Tu dia datang tu. Jadi sebab tu tuan-tuan sekalian, kita kena jagalah rumah Allah Ta'ala ni. Alhamdulillah dah makmur teruskan tuan-tuan sekalian. Kita tidak mahu jadi macam di Sabah. Sabah baru ni keluar tuan-tuan sekalian dalam WhatsApp. Orang hantar gambar satu masjid, tinggal seorang je sembahyang, satu kampung jadi kafir. Itu saya tak pelik tuan-tuan sekalian. Kami pergi baru ni tuan-tuan kat Sabah tu, satu tempat. Mula-mula azan Allah Akbar, Allahu Akbar. Azan sedap ni. Kita pun musafir, tak apalah kita lambat-lambat sikit. Rehat dulu dah kereta, ambil wuduk, kencing, buang air dulu. Sekali naik-naik, dah habis sembahyang. Tanya pakcik, bukan pakcik azan tadi? Ya, saya azan tadi. Habis, pasal apa pakcik komat sembahyang seorang-seorang pula? Orang kampung belum datang. Tak cik, saya memang sini daripada dulu sampai sekarang saya seorang je sembahyang. Dia merangkap semua tu sekalian tahu. Bilal, imam, makmum, siap, semua dia. Dia. Saya kata banyak pahala pakcik. Pasal apa? Sebab dia accumulate semua sekali tu sekalian. Habis tanya, tu tadi tengok kat luar apa-apa kenyataan, ada nama imam pula, mana imam? Itu imam yang dilantik oleh Jabatan Agama Islam Negeri Sabah. Itu dia datang bertugas hari Jumaat aja. Dia datang khutbah sembahyang Jumaat balik. Jumaat depan baru datang balik. Bilal pun macam tu juga tuan-tuan sekalian. Banyak tempat macam tu tahu tuan-tuan sekalian. Tak pelik kat Sabah. Kita harap tempat kita yang dah makmur ni terus makmur tuan-tuan sekalian. Jangan jadi macam sana. Walaupun banyak cobaan dan dugaan tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan sekalian, kita akan terus dicuba oleh Allah Ta'ala dengan macam-macam. Rampasan masjid-masjid akan berlaku tuan-tuan sekalian. Betul saya sebut tuan-tuan sekalian. Masjid-masjid yang baru dibina tuan-tuan sekalian, diambil oleh Jabatan Agama Islam, bagi surat mereka tak mau ada EJK, tak ada nazir, mereka nak letak pengurus, gaji 3,000 tuan-tuan sekalian. Hafiz Quran, kononnya nak upgrade masjid supaya masjid jadi lebih baik. Pergi dah tuan-tuan sekalian. Ini semua munafik punya cara tuan-tuan sekalian. Tipu. Tengok masjid makmur, dia tak boleh tengok tuan-tuan sekalian. Dengki dia. Sebab orang datang majlis ilmu, bila nanti dia bagus, pandai Islam, dia sokong Islam, tak sokong sekular. Itu je sebenarnya tuan-tuan sekalian. Ada kawan kita, tak apalah ustaz, yang hafal Quran tu kawan-kawan kita kan, anak-anak jemaah kita kan. Ya, dia jadi anak jemaah kita dan kawan kita, ahli jemaah kita sebelum dia dapat gaji 3,000 itu tuan-tuan sekalian. Dia dapat gaji 3,000 belum tentu dia ahli jemaah kita lagi. Sebab manusia hari ini dengan duit tuan-tuan sekalian, bukan fikir-fikir ni kalau berhenti ni kan pergi tempat lain, bukan ada 3,000 ni. Iya tu sekarang terbukti tahu. Tahun 2007 Masjid Sungai Buloh dirampas tuan-tuan sekalian. Yang duduk dalam betul aku nama Syukri nama dia tuan-tuan sekalian. Hidup lagi tu kawan aku tu sampai sekarang. Tapi sekarang hidup dia tak senang dah tuan-tuan sekalian. Pergi mana orang maki dia, pergi mana orang maki dia. Saya dah cakap dengan dia, kau jangan buat macam ni Syukri. Dia kawan saya di Mesir tuan-tuan sekalian. Mengaji di Tontoh. Kalau cuti datang ke Kahirah, makan dengan kita, tidur dengan kita kat Rumah Selangor tuan-tuan sekalian. Datang sini, dihantar ke Masjid Sungai Buloh. Orang Sungai Buloh tengok, ini budak ni kan buat hal, kita halau jom. Saya kata jangan Syekh, jangan halau. Kita bagi peluang dia tengok dulu macam mana. Kawan saya ni. Saya cakap, dia orang tahu kawan ustaz. Okeylah. Lama-lama tu seorang-seorang ustaz dibuang. Yang terakhir aku dibuangnya sekali tu sekalian. Saya tahu. Tengok jadual bulan depan nama aku tak ada. Saya tak kisah tu sekalian. Kalau masjid tu tak panggil, saya boleh pergi tempat lain. Kalau semua masjid tak panggil, saya duduk asrama lagi bagus kan jaga budak-budak tahfiz tu. Kadang-kadang kita pun tak sempat nak ngajar budak tu kan. Sibuk ceramah itu. Macam itulah saya dah cakap dengan dia. Kau tak panggil aku Syuk, aku tak ada masalah. Sebab aku boleh pergi. Ini tu sekalian. Bapak ada Pak Kiai lagi tu sekalian. Gaji pun 1,000 lebih. Sekarang 3,000 nak bagi. Saya cakap dengan dia, kau nak buang orang tak ada masalah Syuk. Kita orang banyak tempat lain. Kau ingat tak saya kata? Semua yang kau buang-buang ni dulu ustaz-ustaz kamu sendiri. Kamu buang. Aku tengok dah jadual, bulan depan aku pun tak ada. Kau pun nak buang aku. Aku bukan tak tahu kata. Kau ni dah tak boleh dinasihat dah. Nanti Allah Ta'ala turun bala pada kau. Saya dah dengar tadi kat luar, saya kata macam-macam orang cakap kat luar pasal kamu. Dia action dia. Alah ustaz, yang tak suka dengan saya ni 2-3 orang je ustaz. Ribuan lagi suka dengan saya. Ribuan, kau tunggulah kata. Kalau kau sampai mesyuarat orang panggil kau Dajjal apa cerita. Ingat aku tak tahu. Dia mesyuarat orang panggil dia Dajjal tu sekalian. Jangan main-main. So jahat tu sekalian.
Ya? Sekolah apa namanya agama dikacau apa semua. Last kali dia pergi ajak orang buat ABB fund ke Swiss cash tu sekalian. Orang buat report polis, hilang dia sampai sekarang. Jangan main-main puak-puak ni tu sekalian, jangan. Tu kena ingatlah. Kalau ada kawan-kawan kita yang dibagi jawatan tu sekalian untuk urus masjid, kita nasihat dia buat betul-betul. Kalau tidak, baik jangan. Sebab kita buat satu yang silap di masjid rumah Allah Ta'ala menyebabkan majlis ilmu tak ada, jemaah jadi kurang, tak mau sembahyang, kita akan bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa sangat 3,000 tu sekalian kalau duduk neraka selama-lamanya? Kau pilih nak masuk syurga ke nak 3,000? Nak dapat 3,000, okey lah. Esok ke akhirat tanya, wahai Tuhan, mana pahala aku ngurus masjid dulu? Bukan kau dah dibayar ke 3,000 tu? Dah bayar kan tiap-tiap bulan 3,000, nak claim apa lagi? Habis dah. Jangan main-main. Saya dengar ada beberapa masjid baru pun dah dapat surat dah. Dan kita tu sekalian kesian buat masjid pakai duit sendiri, bukan orang jabatan bagi duit tu sekalian. Tiba-tiba dah makmur, sibuk nak diambil tu sekalian. Kalau hebat sangat buat satu masjid, aku nak tengok kau orang pergi urus sendiri. Tengok, uruslah. Jahat tu sekalian otak. Pantang nampak orang buat baik sikit tak suka. Adalah tu sekalian. Bulan Ramadan ni jangan marah-marah ya. Sabar. Geram sikit-sikit tak apa dah. Geram sikit-sikit tak apa ni. Kontrol lah ni pasal puasa ni. Kalau tak puasa aku maki tu sekalian. Ini pasal puasa dia sabar sikit ya. Okeylah tu sekalian. Dah cerah dah ya. Tu sekalian, nanti macam biasa tolong bentang sejadah kat belakang. Kita tu sekalian masih memerlukan dana untuk membina mak tahfiz insya-Allah. Dan sekarang ni kita tengah bantu di Sabah. Saya tiap-tiap bulan berulang ke Sabah sekarang ni tu sekalian. Seminggu di sana, 3 minggu di sini, seminggu di sana, 3 minggu di sini. Membantu kawasan-kawasan yang memang dhaif tu sekalian. Imam tu bila kita datang tak mau jadi imam tu. Seminggu aku duduk Sabah, imam tu tak mau jadi imam tu sekalian. Saya disuruhnya murid saya dengan saya bergilir gitu kan. Lama-lama aku tanya dia tahu, "Mam, saya memang tak mau jadi imam." Saya pun nak dengar juga imam punya ucapan. Dia tahu Ustaz dia kata. Bacaan saya teruk, saya cakap terus terang kata dia. Murid ustaz tu bagus lagi. Itu sebab lepas bayang kita orang sebab Ustaz dia kata, tengok tak ada budak-budak Sabah boleh baca macam ni kata dia. Jangan budak kami yang tua pun tak boleh kata dia. Maksudnya bacaan mereka kurang baik berbanding kita sini, daripada segi tajwid, makhrajul huruf. Jadi dia kata, Ustaz tahu tak, dia kata kita orang ni tiap-tiap 2 tahun sekali kena uji. Ada ujian untuk kita nak sambung kita punya permit jadi imam tu. Tahun ni pun saya tak lulus lagi Ustaz. Saya tak lulus pun jadi imam. Iyalah, dia kata banyak-banyak tak lulus, aku paling tinggi markah. 10 sekali tak lulus tau. Ya, tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan datanglah ikut saya tu sekalian. Tengok masyarakat di sana, mereka sangat mengharapkan. Ni pun hari-hari telefon juga, Ustaz, mana plan pembangunannya? Kita punya tanah dah dia orang dah lapangkan tanah seluas 3 ekar tu sekalian. Sekarang nak beda bangunan saja. Duit tak ada tu sekalian. Buat telefon. Ustaz, plan dah siap? Saya kata plan tu belum siap lagi. Pasal plan tu saya minta kawan kita jemaah surau buat, minta free. Jadi takkan aku hari nak tanya saya, mana plan tak siap lagi ke? Kalau bayar bolehlah tanya. Kita free ni, dia kata, sabarlah tuan, dia kata kan. Saya tak kira Ustaz, bulan 10 saya nak mula ni, kata dia. Saya kata, iyalah mula bolehlah kita niat nak mula, tapi duit tak ada, nak mula macam mana? Tak kisah Ustaz, kalau Ustaz tak dapat duit lagi, saya akan buat pinjaman bank, kata dia. Sebab baru ni saya nak tanam sawit, saya buat pinjaman, saya dapat 1,000. Alhamdulillah, dah tanam, dah sekarang dah habis bayar dengan gaji saya ada. Dia timbalan pengetua sekolah tu sekalian. Dan dia sanggup berhenti ni tu sekalian untuk nak jaga sekolah tahfiz ni. Jadi dia kata, kalau Ustaz tak dapat lagi tak apa Ustaz. Bulan 10 kita akan mula juga. Saya akan usahalah nak pinjam duit dengan bank, kata dia. Tapi Alhamdulillah tu semalam kita ada orang nyumbang pula tu sekalian. Datang, Ustaz, ni ada cek sikit. Saya pun tak ada tulis nama tu, sampai pandailah tulis nama tu. Saya pun sibuk orang main salam nak tengok macam mana kan. Balik sampai mau buka-buka 10. Rezeki cikgu tu. Telefon dia, cikgu, tak apa, tak payah pinjam cikgu, dah ada orang bagi dah 10,000. Tapi baru 10,000 tu sekalian mana cukup, projek tu 1 juta lebih. Tuan-tuan kena tolong tu sekalian. Betul tu ya. Tuan-tuan kalau tolong ni tu sekalian, ya Allah, pahala banyak tu sekalian. Sebab tuan-tuan pun tahu ya. Sekolah saya tu sekalian sepanjang tahun kita program tu sekalian, siang malam program kita. Ya. Kita cuti sikit. Sebab apa? Sebab kita nak maksimumkan program di ma'had-ma'had kita tu sekalian. Cuti sekolah. Sekolah kebangsaan cuti dekat 2 bulan tu sekalian. Kita cuti 2 minggu je. Pasal apa? Pasal sekolah kebangsaan tu sekalian, mak bapak dia pening kepala letak kat rumah. Telefon Ustaz, peninglah cuti 2 bulan anak saya kat rumah, saya main game je Ustaz. Mana nak letak Ustaz? Tu letak tempat aku tu. Tu dia hantarnya tempat saya tu sekalian. Kadang-kadang sampai 250. Ini pun kita akan buat di Sabah macam tu sekalian. Baru ni kami buat program cuti sekolah, buat program apa nama ni? Masa cuti sekolah bulan 5 tu, buat semak solat untuk budak-budak. Orang tua pun datang tu sekalian, duduk sekali nak dengar. Ya. Alhamdulillah.
Ustaz, buatlah nanti program semak solat untuk kami orang tua-tua tu dia. Yang mereka pun nak belajar. Betul tu sekalian, bagus alhamdulillah. Mana keterbukaan mereka untuk belajar. Ya. Yang lain-lain tu susah dah tu sekalian. Ini ada lagi tempat yang masih nak alhamdulillah. Ya. Itu tempatnya pun cantik ya. Kalau tuan-tuan nak pergi seronok kalau kaki mancing tu sekalian, ya Allah. Dia sini tu dah ujung tu kat pantai nampak Filipina. Lebih kurang 40 minit je tu sekalian naik speedboat. Ya. Dia orang mancing tu naik sampannya. Dia duduk kat tengah-tengah tu antara Filipina dengan, jadi ikan Filipina pun dapat, ikan Malaysia pun dapat. Duduk sekejap kalau dapat ikan merah panjang ni tau. Dia naik sampan tu, diikatnya tali ujung, letak umpan kat ujung tu. Dia pun kayuh. Sambil kayuh dia mancing, belakang pun dapat ikan tu sekalian. Baru ni saya dapat, dia orang bagi ikan yu. Ikan yu tu sekalian. Ikan jerung. Ikan jerung kalau besar dia makan orang, kecil-kecil kita makan dia. Makan style bajau. Ustaz, nanti kita masak cara bajau tu dia. Boleh kita masak? Kalau nak suruh goreng sikit-sikit tu jerung, nampak jerung tak makan tu sekalian. Tapi masakan bajau tu sedap, best. InsyaAllah. Kalau tuan-tuan berhajat boleh. Saya start bulan 10, 11, 12. Saya start dah berulang ke sana, seminggu sana, 3 minggu sini. Seminggu sana, 3 minggu sini. Kadang-kadang ada kawan nakal, dia tanya, kenapa seminggu je Ustaz kat sana? Sebab bininya kat sini. Nanti kalau ada bini satu lagi sana, 2 minggu sana, 2 minggu sini. 2 minggu sana, baru adil je tak? Tapi insyaAllah lah tak adalah. Offer banyak sana tu sekalian. Offer tu bukan setakat suruh kahwin dengan orang sana, siap bagi tanah lagi. Ustaz kahwin orang sini kami bagi tanah, berapa ekar nak? Macam tanah tu bapak dia punya. Berapa ekar nak? Tapi memanglah sebab dia orang yang teroka kawasan tu. Jadi dia orang teroka, dia pagar dengan dia orang. Ini keturunan kita punya Ustaz. Berapa lot nak kata dia? Bagi tu sekalian. Dahsyat buat Sabah ni. Tapi kata nantilah dulu. Tapi tu sekalian, kerja dakwah di Sabah memang sangat memerlukan. Sampai bila saya pergi baru ni dengan Ustaz Izzat tu sekalian, sahabat saya tu, pergi tu dia tengok, ya Allah Ustaz, saya cadang saya nak pindah Sabah. Terus telefon bini dia tu sekalian. Yang bulan 11 nanti kita pindah Sabah ya. Bini dia tanya, apa bang, ada bini lain ke kat sana? Kau ni satu lah, kata dia. Kalau aku pada bini lain, aku tak ajak lah kau pergi sana, kata dia. Sebab tak ada tu ajak, kata dia kan. Nak ajak anak-anak sekali pindah tu sekalian. Saya kata apa yang kita semangat sangat nak pindah ni? Tengoklah Ustaz kerja-kerja dakwah. Kat Malaysia dah banyak dah. Ustaz ramai kat Kuala Lumpur tu dia. Sini tak ada Ustaz. Seorang Ustaz pun tak ada tu sekalian. Itu yang kita perlu sangat untuk membantu mereka. Jadi tuan-tuan nak pergi sana, ialah mungkin tuan-tuan sibuk dengan kerja lain, tak sempat nak pergi, hulurkanlah tu sekalian duit-duit tu ya. Jadi dah dibentang sejarah di sana. Muslimat bentang sejarah belakang. Cuba kita lawan hari ini, muslimin dengan muslimat mana yang lebih banyak. Biasa orang muslimat ni boleh tahan juga pemurah dia. Yang tak ada duit balik dulu tu saya ambil, saya tunggu. Walaupun tak ada sarapan tak apa, kita tunggu ya. Kalau tak ada duit, tak sempat juga, tuan-tuan tengoklah ada flyers kat belakang tu, nanti boleh pergi bank transfer sikit-sikit tak apa. Saya punya slip bank sekolah tu sekalian, duit tu bukan banyak sangat, tapi kalau dibuka tu daripada kerayung sampai sek selapan tu sekalian panjangnya. Sebab kadang-kadang orang nak transfer duit pada mak, dia transfernya RM10. Tengok tu RM10, RM5, RM2, banyak macam ringgit tu. Yang banyak pun ada jugalah, yang sikit-sikit tu yang jadi kertas panjang tu. Alhamdulillah, walaupun kita menyumbang sedikit, semuanya akan dikira oleh Allah Ta'ala sebagai kebajikan-kebajikan. Nanti kat belakang tu kita ada buat jualan biskut raya tu sekalian. Itu untuk dana ma'had yang dibuat oleh sebahagian oleh staf kita di ma'had, sebahagiannya dibuat oleh ibu bapa pelajar. Ada mak bapak yang miskin. Inilah peluang mereka, terus dia nak tambah duit untuk hari raya, dia suruh kita tolong jualkan. Ustaz, kita orang buat, boleh tolong jual? Boleh, saya kata, tak ada masalah. Ada di belakang sana. Kalau tak cukup, bagi tahu, nanti saya hantar lagi itu sekalian insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa zurriyyatina ajmain minan nar. Allahumma ya Allah Tuhan kami bersyukur dengan limpah kurnia-Mu memberi peluang untuk kami meneruskan kehidupan ya Allah. Bantulah kami ya Allah agar kami menjadi mukmin yang baik ya Allah. Jadikan kami menjadi mukmin yang taat ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, jadikan kami orang-orang yang sentiasa mentaati segala perintah-Mu ya Allah, meninggalkan segala larangan-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, bantulah kami mengharungi kehidupan ini dengan kesejahteraan ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, Kau berikanlah kelapangan kepada kami agar kami dapat memperbanyakkan amal ibadah kami kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, berikanlah kami kesehatan yang sempurna agar kami dapat beribadah dengan sempurna ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, bukakanlah pintu rezeki yang halal lagi barakah ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan kami bersyukur Kau menemukan kami dengan Ramadan ya Allah. Kau kurniakanlah kami dengan malam Al-Qadar ya Allah. Kau kurniakan kami malam Al-Qadar ya Allah, dan Kau berikan kepada kami pingat takwa ya Allah.
Allahumma ya Allah Tuhan kami, bantulah teman-teman yang sedang berjuang di Palestin ya Allah. Bantulah teman-teman yang sedang berjuang di Palestin ya Allah. Bantulah pejuang-pejuang Palestin ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, bantu juga teman-teman kami yang dhaif, yang sedang dizalimi di Assam India ya Allah, di Sri Lanka ya Allah, di Myanmar ya Allah, Xinjiang China ya Allah, dan di seluruh muka alam ini ya Allah. Kau berikanlah mereka kesabaran ya Allah. Mudah-mudahan dengan kesabaran itu mereka menerima apa yang telah Kau peruntukkan untuk mereka ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, jadikan kami orang kaya yang pemurah ya Allah, agar kami dapat menyumbang kepada orang-orang yang memerlukan ya Allah. Murahkanlah hati kami agar kami dapat membantu fakir miskin dan anak yatim di tanah air kami ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, rahmatilah seluruh jamaah yang hadir pada pagi ini ya Allah. Rahmatilah taman perumahan tempat kami tinggal ini ya Allah. Bukakanlah pintu keberkatan daripada langit dan bumi buat kami semua ya Allah. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilal jannata mal abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi